So hari inilah kita akan bincangkan isu-isu, apakah isu-isu ergonomik dan cara postur kerja yang betul semasa kita bekerja di rumah. Okey. Dan kepada mereka yang baru datang, saya ucapkan selamat datang tuan-tuan dan puan. Okey, dan hari ini tuan-tuan dan puan, kita akan kupaskan sekali lagi, saya ulang balik. Kupas topik berkaitan dengan prinsip ergonomik dan postur kerja bekerja dari rumah. Dan kita mempunyai dua panel kita. Panel yang pertama TS Yusof Kadikun, iaitu perunding ergonomik di Malaysia, dan panel kedua kita adalah Puan Siti Juridah, iaitu Occupational Therapy ataupun OT di Malaysia. Dan kepada anda, jika ada sebarang soalan berkaitan dengan topik yang sedang dibincangkan ini, sila kemukakan soalan anda di ruangan komen yang telah disediakan di chat di sini. Anda nak tanya soalan dekat sini pun boleh. Anda nak tanya secara live, kata secara visual pun boleh, tak ada masalah. Okey, saya moderator anda, Dr. Nasrul, dan bersama dengan panel-panel kita. Dan tanpa membuang masa, marilah kita bersama-sama panel pertama kita mengupaskan isu yang berkaitan dengan prinsip ergonomik bekerja di rumah. Okey, sebelum tu saya perkenalkan panel pertama kita, TS Yusof Kadikun, iaitu perunding ergonomik di Malaysia. Okey, Cik Yusof boleh mulakan dengan sesi sembang santai, apakah prinsip ergonomik di Malaysia. Silakan Cik Yusof. Okey, Cik Yusof, clear? Okey, cantik. Okey. Okey, sebelum tu semua nampak slide Okey, clear slide dan muka lah So semua nampak clear. Kita berikanlah kepada Encik TS Yusof Kadikun untuk memberikan sembang santai berkaitan dengan ergonomik di tempat kerja. Silakan. Hello, Cik Yusof. Sedia? Bagi. Okay, alright, Dr. Nasrul. Okey, cantik. Suara semua clear. Dah sampai Johor tadi suaranya belum lagi Alhamdulillah. Okey. Alright. Kita terima kasih kepada semua. Alhamdulillah kita ada ramai ni untuk berkongsi sembang santai hari ini pagi Sabtu 2 Mei 2020. Right. Okey, alhamdulillah. Jadi kita cubalah berkongsi maklumat. Tuan-tuan ada info kita boleh berkongsi dan sebagainya. Jadi kita pagi ini saya hanya lebih kepada prinsip ergonomik lah. Kemudian kita ada panel kedua seterusnya. Jadi sembang hari ini lebih untuk kita prevent. Jadi yang kita dah ada sebelum ni lah working from home. Selalu dengar working from home. Sebenarnya kalau kita tengok working from home ni dah lama dah. Start daripada dipanggil remote home. Remote working, ataupun dulu kita lebih dengar mana homework lah. Homework ni kepada orang di rumah lah. Kalau kita lihat di sini ada beberapa teknik, ada beberapa kaedah yang cuba kita bincangkan di sini. Tengok di sini ada tu gambar, memandangkan bahawa di rumah agak limited resource. Berkata Dr. Nasrul tadi, mungkin ada yang sedang menonton sambil di atas kerusi, mungkin ada yang sambil bersila, mengikut kesesuaian sebab kita ada limited resource hari ini, sudah beberapa hari di dalam PKP ini. Tetapi ada juga yang kita boleh ubah suai mengikut keadaan yang bagaimana yang kita bertambah baik. Mungkin sebelum ni kita sahaja yang bekerja di rumah, tapi hari ini hampir semua sekali yang boleh akses menggunakan maklumat bekerja di rumah. Jadi nama saya Yusof Kadikun, saya sebagai ergonomik perunding, seperti yang saya katakan lah. Jadi sebelum kita pergi jauh, kita tak nak terpesong. Jadi kita ada beberapa strategi lah untuk siapkan kita ataupun berkongsi sembang-sembang ni. Bila kita sebut work from home ni, kita akan lihat dari segi reality dan expectation lah. Kalau kita nampak realitinya macam mana, kalau kita nampak sekarang ini kita ada homeworks, termasuk juga di situ. Ataupun kita panggil sebagai remote. Kadang-kadang sebelum ni kita ada remote, kita just monitor a few hours daripada rumah,
monitor di pejabat pun ada juga. Tapi sekarang kita dah move ke ada satu lokasi iaitu panggil sebagai work from home. Okay? Dan kita hari ini kita lebih skopkan kepada penggunaan komputer dan device, okay? Ataupun macam mana kita nak access. Kemudian lah strategi kita lah untuk kawal semua itu. Okay, kalau kita lihat walaupun kita bekerja di rumah, tapi kita dapat juga lihat ada lagi sekeliling di dalam rumah kita yang terlibat juga. Contohnya macam anak-anak kita, okay, yang masih lagi menggunakan komputer. Apa yang kita boleh nampak di situ? Kalau kita nampak di sini, inilah dia keadaan dia. Kita nampak di sini, inilah dia punya keadaan. Jadi kita pun perlu info supaya benda ni dapat ditambah baik dari semasa ke semasa. Ataupun seperti ini, adakah ini bagus ke tidak? Contohnya, kan? Ada di atas, ada flex ke depan. Ada di bawah ini adalah extension ke belakang. Adakah ini bagus? Kan? So, kita boleh lihat keadaan ini. Ada yang kita boleh katakan ia bagus sebab dalam satu period yang baik, tapi kita juga boleh kata dia tidak bagus bila dia ada dalam satu masa yang terlalu panjang. Okay, apa kita lihat di sini adalah tuan-tuan, di sini kita nampak seseorang menggunakan hanya bersila saja. Apa yang berlaku pada posturnya? Inilah. Bagi posturnya di bahagian sini lah. Kalau tuan-tuan dapat lihat, keadaannya adalah seperti inilah. Dia ada flex ke hadapan. Jadi kita pun tak tahu sama ada flex itu sesuai ke tidak. Jadi di akhir sembang ini saya akan tunjukkan beberapa dua apps lah yang kita boleh gunakan untuk kita measure kita dan di sekeliling kita, dan kita boleh share dengan kita punya clicks yang sama-sama bekerja di rumah. Supaya mereka pun dapat info dan mereka pun boleh access level of this, level dia punya posture lah. Ataupun seperti ini, ada kata ini tak bagus, tapi kita lihat tadi adalah tadi dah flexion, kita perlu juga kita boleh extension ke belakang supaya kita punya lebih fleksibel lah. Jadi itu adalah yang kita boleh katakan. Menurut daripada kata keyword tadi, kita juga ada housework, kan? Housework tu macam mana? Ada seperti ini. Banyakkan dulu kita kata ia adalah daripada traditional labor performed by women dululah. Sekarang ni dalam PKP ni dah terlibat semua orang. Apa dia? Macam-macam lah kita lihat situlah. Sekarang kita nampak lelaki boleh buat kerja dapur dan sebagainya. Ataupun multitasking. So itu perlukan banyak task di rumah. Itu housework. Mungkin dia ada limitation hours yang untuk mereka. Jadi housework, work from home adalah benda yang berbeza. Jadi kita kena faham juga sedikit tentang apa dia panggil housework. Tetapi ini pun ada study dia kan. Kalau tengok sini adalah hard work at home, muscular pain among female workers. Ini study yang dibuat daripada Lebanon lah. Dibuat study di sana, ramai ada masalah dan sebagainya. So itu adalah yang dibuat pada 2011. Dan work from home berbeza pula. Sebab dia adalah kita semua terdedah dengan ataupun termasuk dalam work home ni sejak ada COVID-19 ni lah. Iaitu pada 18 bulan 3 hari itu dah mula di Malaysia sehinggalah sekarang hari ini. Jadi kita pun tak prepare apa patut buat. Mungkin ada industri dah prepare. Contohnya macam industri yang IT, mereka dah lama dah. Nanti kita tengok datanya. Jadi kat sini kita lihat sini adalah nampak ada big push. Ada benda yang baru. Semua orang benda baru. Mungkin sebelum ni tak pernah pun kerja dari rumah. Adapun dia pun tak ada device untuk dia buat kerja dari rumah. Jadi akan banyak maklumat masalah yang akan berlaku. Jadi dan tapi apa kata sini adalah ada benefitnya, increase number people. Jadi ada pula jadi commute to work. So ada dia punya benefit dia. Tapi di rumah kita terdedah dengan kerjaan seperti ini. Dan kalau kita lihat sini, dulu kita nampak data daripada UK punya data. So, jadi dia kata dalam kerja yang ada di tempat kerja ini dia punya kos je. Tapi sekarang di rumah apa pula, macam mana pula kos yang terlibat. So jadi kita cuba prevent dia punya number of cases yang ada ataupun medical cost yang ada daripada ialah terutamanya di dalam keadaan kita sudah sebulan lebih di rumah bekerja secara di pejabat. Jadi kita lihat sedikit berkenaan dengan trend. Trend bekerja di rumah ni daripada tahun 2014 ni. Hanya kalau tengok ni data daripada UK lah. Data di bawah sini, Stanford University buat tadi.
Okay. Daripada tahun 2004 lah dah mula. Okay, dah mula, okay, dah adalah dia punya data ada, kosnya, okay, dan dia akan meningkat. Okay, tahun ni rasanya dah meningkat lah banyak lah. Okay, dia akan ada dia punya peningkatan yang ketara kepada working from home. Dan siapa orang yang selalu working di tempat daripada rumah ini? Okay. Di rumah ni kita ada, kita nampak ada professional, ada skill trader, ada others, ada managers, ada official. So this is okay, yang ada HSP sebanyak. Tapi sekarang ni benda tu dah tidak terhad. Hampir semua orang boleh bekerja dari rumah dan perlu mengadaptasi cara prinsip ergonomik yang selamat. Antara kita bisa implement di tempat kerja yang ada di tempat kerja, kita boleh implement di tempat di rumah adalah dipanggil sebagai 20-20-20 lah. Apa itu 20-20-20? So kita akan bincangkan dia dalam saat yang akan datang. Dia adalah industri yang dulu, yang dah mula-mula dah kata industry leader against the remote. Maksudnya ada juga yang tak nak, tapi sekarang kita no choice. Jadi sekarang ini adalah yang kita lihat di sini. Jadi kita masuk pula kepada ergonomic punya recommendation. Part of ergonomic dia ada beberapa recommendation lah. Untuk apa? Yang pertama lah untuk kita punya keselesaan. Kalau kita meeting di pejabat mungkin 2 jam, 1 jam, kita feel comfort. Jadi di rumah we have limited resource. Dan kita rasa selesa dengan macam mana. Kalau kita nampak di sini ada satu laptop. Di rumah kita memang tak ada resource yang sesuai untuk kita gunakan laptop dalam keadaan yang cantik. So kita kena letak apa, nampak kan? Kita adakan di sini adalah kita punya buku. Ada banyak buku, kita boleh stack supaya sama dengan kita eye level lah. Kita punya eye level. Ataupun daripada kesihatan. Bila kita duduk terlalu lama di rumah, mungkin kita boleh buat secara berdiri. Mungkin kita boleh ubah kedudukan dia sebab dia adalah temporary. Sekarang ni office kita adalah panggil temporary, yang kita perlu ubah suai. Contoh seperti ini, daripada duduk, mungkin kita boleh buat secara berdiri. Dan mungkin kita boleh add another device supaya akan dapat visual yang lebih sesuai. Dengan faktornya, dengan faktor sekeliling, kalau kita dapat tadi, cahayanya, air, cahaya air dan juga keadaan bising lah. Itulah faktor steering. So jadi kita nak kena set up. Tapi kita tak ada expertise untuk set up dan macam mana kita nak arrange kita punya workstation. Sometimes kita memang tak ada space lah. Di rumah memang ada limited space. Ada juga yang ada space. Memang ada bilik khas untuk dia. So jadi kita pun nak set up macam di pejabat ataupun lebih baik daripada pejabat. Ada yang juga membeli kursi-kursi yang kata ergonomics. Itu yang kita nak kena pasti. Antara kanan dan kiri tuan-tuan kanan dan kiri, gambar bawah lelaki, kanan dan kiri, agak mana yang baik? Mungkin tuan-tuan tenung sebentar, ada gambar ni, kanan dan kiri, menggunakan perataan di rumah. Perataan di rumah, kita nampak ada 2 orang, ada 2 gambar, orang yang sama, dan 2. Jadi, mana yang baik ni kan? Mungkin tuan-tuan boleh type dekat kita punya chat tu, nak tengok kan tuan-tuan punya understanding. Yang bahagian yang pertama ke, ataupun yang kedua di sini kan? Yang pertama dan yang kedua, mana tu yang baik tuan-tuan rasa? Jadi bila kita nampak keadaan seperti ini, sekarang kita dah bekerja di rumah. Bekerja di rumah bukannya 1 minggu, sekarang dah sebulan lebih. Kita pun ada banyak faktor yang mengganggu kita punya kesihatan dan juga productivity. Sometimes bila kita terlalu lama duduk, pun kita tak tahulah, bila duduk terlalu lama itu juga ada impact dia. Jadi duduk sini, yang sini tu mana satu yang tuan-tuan rasa baik, kan? Which is good, bad, which is good, kan? Jadi kalau kita tengok gambar sini, mungkin dia kecil sikit, di bawah, di bahagian kiri ni kita nampak ada satu iPad ataupun satu skrin di sini. So tangannya cantik lah, kan? Tapi kalau tengok sini ada masalahnya, ada masalah bahagian leher. So jadi di sini pula ada support bahagian back. Nampak inilah kursi makan lah, kita guna yang resource yang ada, kursi makan. See? So dinner chair. So what kita ada sini adalah ditinggikan sikit skrin dia, dan juga ada dia punya visual yang lebih cantik. Itu yang, dan juga ada nampaknya ada support untuk bahagian dia punya hip. Itu antara yang kita lihat. So ada beberapa basic information lah untuk kita setting. Yang pertama adalah monitor. Monitor kita ni make sure kita sama dengan eye level. Eye level macam mana eye level?
Okay, kalau tuan-tuan tengok atas kita ni, kalau kita ada screen tu, mata kita sama level dengan kita punya edge, kita punya screen. Itu dia panggil lah. Okay. Dan jarak dia pula, jarak dia, pastikan dia panggil sebelah arm length. Kalau tak ada alat mengukur, kita letak tangan kita, itulah dia kita punya jarak dia. Kalau sekarang tuan-tuan mungkin boleh adjust. Macam mana kita punya kedudukan monitor kita. Letak tangan di hadapan, so inilah the best position. Alamak, tangan agak jauh untuk extend. So itu kebanyakan yang kita perlu tambah baik. Okay. Yang ketiga adalah kita perlu pastikan ini dia 20-20 rules. 20-20 rules. Okay, yang inilah 20-20 rule. Apa 20-20 rule tuan? Ialah look 20 feet away every 20 minutes for 20 seconds. Okay. Bila kita berhadapan dengan skrin, kebanyakannya mata kita akan mudah strain, akan mudah fatigue, akan mudah letih. Jadi ini adalah yang dipraktiskan lah, di mana-mana yang berhadapan dengan display screen ni, dia akan ada 20 feet untuk view. Tapi kalau kita lama sangat duduk, kita boleh gunakan every 20 minutes untuk berjalan 20 kaki, supaya kita pun dapat good circulation ni. Kalau tak ada adjustable, kita letak buku ya. Kalau kita ada adjustable seperti ini kita tak til dekat. Kalau ada til, so kita carilah buku yang bersesuaian untuk kita stack supaya kita dapat position yang cantik. Dan juga position kita punya screen mestilah ada glare yang mengelakkan daripada glare. Kadang-kadang kita need a good view, tapi glare itu akan juga mempengaruhi kita punya pandangan dan eye kita lah, mata kita. Itu yang pertama. Kita akan lihat bahagian kedua untuk setup bagi kita punya perkakas ataupun peralatan di rumah, iaitu keyboard dan mouse. Okay, make sure kita kat sini adalah kita punya close to the body lah. Tangan kita close body. Sebab tadi bila kita dah extend kita screen kejap ke satu arm, tangan kita dah ke depan. So kita make sure kita close dengan body supaya tiada angle yang terhasil daripada tangan kita kepada keyboard tersebut. Okay. Contoh macam inilah. Okay. Contohnya apa dia buat? Dia gunakan laptop, tetapi dia juga ada extension keyboard, dan dia letakkan satu extension monitor juga supaya dia nak dapatkan ini close arm kepada body dia. Dia buat satu arrangement, yang gunakan external di sini. Dan kita juga perlu learn mengenaan dengan shortcut, ataupun kita boleh lihat sini adalah antara 3 tips penggunaan mouse. Ada 3 jenis lah. Yang pertama palm grip, yang kedua claw grip, dan yang ketiga adalah tip grip. So ada penggunaan tertentu, kan? Bukan semua seperti itulah. So kita ada tengok kita punya tangan. Tuan-tuan boleh tengoklah. Tuan-tuan sekarang position mana satu? Adakah kategori palm, kategori claw, ataupun kategori tip? Kan? So mengikut kesesuaian kerja kita. Ada yang perlukan precise, kita boleh pakaikan yang claw. Mungkin ada yang perlukan santai untuk buat documentation, kita perlukan hanya palm grip. Ataupun kita lepas tu adalah untuk grip, tip grip, yang perlukan itu adalah sesuai untuk kita handle. So that's a different lah antara penggunaan keyboard dan juga mouse. Kita boleh pilih mana satu kita punya keadaan. Ataupun kita boleh lihat sini adalah antaranya adalah di sini adalah kita kena pastikan waist straight. Itu pasti yang antara yang kita boleh lihat. Yang seterusnya yang agak lebih signifikan untuk bekerja di pejabat di rumah, seperti di pejabat, iaitu kita punya kerusi, kan. Macam-macam jenis kursi ada yang kita boleh guna kursi makan, kita boleh guna kursi kuliah, kita boleh guna kursi sofa. So, dan kita ada yang boleh adjust, ada yang tidak boleh adjust. So, kita cuba fitkan dengan apa resource yang kita ada untuk keadaan ini sekarang. Okay. Kita memang inginkan kursi seperti ini, kan? Dipanggil knee chair. Knee chair, di mana kita perlukan dia dapat fully support kepada belakang kita. Tapi kita kena lihat kita punya source. Kita hanyalah ada kursi makan saja. Ada kursi makan. So kita make sure kita ada nilai dia, degree ini. Macam mana nak ukur, kan? Macam mana nak ukur degree ini? Ada angle sebagainya. So itu yang kita akan cuba kongsikan di ujung sini. Kalau kita tak ada bantal, kita boleh gunakan juga t-shirt ataupun towel untuk support bahagian belakang. Sebab biasa kursi makan ni tegak. Sebab dia
tidaklah terlalu lama untuk kita makan. Tapi bila kita duduk terlalu lama, kita perlukan support. Walaupun kita nampak macam selesa. Support tu untuk apa? Untuk mengelakkan kita rasa discomfort yang teramat sangat. Okay. Kalau tak ada adjustable chair, sini kita letak footrest di bahagian sini. Nampak? Ada footrest. Footrest boleh gunakan apa? Kita boleh gunakan kotak, kita boleh gunakan perakas yang boleh dipijak untuk support kalau dia hanging. Ataupun dia tidak terlebih pula. So, tuan-tuan kena lihat di situ. Tuan-tuan dan puan-puan. Yang seterusnya adalah work surface. Work surface. Alright. So, dicadangkan untuk kita gunakan hard flat surface supaya table ataupun desk supaya lebih kukuh untuk kita berada di situ. Okay? Dan kita buanglah mana-mana yang tidak berada, yang tidak sesuai. Okay? Seperti inilah kalau kita nampak ada positioning, alright. Kita pun boleh tambah baik dengan kedudukan kerusi. Dan juga kalau kita nak test badan kita, kita boleh check. Kita punya posture, sometimes bila kita dah prolong seated, kita juga boleh kenal pasti keadaan adakah impact pada badan kita. So kita boleh tengok seperti inilah antaranya. Untuk keep 90 degrees ni agak difficult. Sebab apa? Kalau kita lihat, biasanya orang akan keep 90 degrees ni bila ada fully support. Ada fully support pada kita punya kaki. Ataupun kita nampak sini adalah kaki kita hanging, so dia akan ada slots, dia akan menggelusur ke depan dan akan menyebabkan ada discomfort pada dia punya keadaan. Okay. Itu antara itu yang keempat. Kita masuk yang kelima ialah yang terakhir ialah bahagian noise. Iaitu environment. Noise termasuknya environment, lighting dan juga air quality. Okay. Di rumah mungkin kita ada good air quality, right? Okay. Kita boleh buka pintu, kita have good ventilation dan sebagainya. Tetapi dari segi lighting ini kita perlu berhati-hati di mana kalau terlalu terang sangat pun ada impact, terlalu gelap sangat pun ada impact. So apa kita boleh buat? Kita lihat kedudukan kita punya lampu, right? Okay, lampu. Alright, sinilah dibagi tahu sini adalah lampu do dan don'ts untuk lighting. Okay. Jangan kita letakkan cahaya kita terus seperti ini. Okay. Position monitor yang di depan dengan lampu akan tingkap akan menyebabkan dengan glare kat sini. Kan? Ataupun kita tambahkan cahaya pada kita punya screen. Di sini adalah letakkan provide. Agak sukar untuk kita ada glare filter. Tapi kita boleh adjust mengikut kesesuaiannya. Ataupun kita nampak sini adalah use indirect lighting avoid eye strain. Kita nampaklah gunakan beza tuan-tuan punya impact dia di sini antara kedua ni. Ataupun kita tak ada source di atas, kita ada source di tepi ataupun yang adjustable, so kita letakkan lampu seperti ini supaya kita dapat a good pencahayaan di dalam tempat kerja. Kalau kita di pejabat yang asal, kita ada exposure berapa lux di sana. Jadi di sini pun kita cuba dapatkan cahaya yang baik kerana di sini adalah boleh mengurangkan masalah pada mata. Alright. So kita summary kan, beberapa info di sini adalah kita kena make sure kita punya place the additional chair cushion untuk mendapatkan keselesaan dan ketinggian. Kalau kita ada cushion, ada support yang lain, kita boleh gunakan dia. Ataupun kita tak ada footrest, kita boleh gunakan box as a footrest untuk support kita punya kaki. Dan di mana bila kita support kita punya kaki, dia akan impact pada kita punya peha. Kita punya peha, kalau tuan-tuan boleh perasan, kalau kita ada prolong seated with hanging foot ataupun leg, kita akan ada dipanggil sebagai varicose vein. Nanti next akan terangkan dah. Seterusnya adalah kita gunakan speaker phone untuk mengurangkan noise yang tidak diingini. Dan yang penting di sini adalah berkenaan dengan monitor itu sendiri. Kalaulah kita ada monitor yang rendah, kita boleh tinggikan menggunakan alatan yang bersesuaian. Antaranya adalah kalau kita boleh dapat laptop stand, cantiklah. Tapi kalau tak ada, kita boleh gunakan buku ataupun file-file yang bersesuaian untuk kita letak dengan. Jadi mengikut ketinggian masing-masing. Seterusnya adalah kalau kita monitor kita kecil sangat, so kita boleh zoom kan dia. Memang agak difficult bila kita zoom out kita punya monitor. Tetapi
dari segi mata kita terima tu adalah lebih cantik. Okay? Kita boleh increase kat situ. Right? Okay. Right? Yang seterusnya adalah kita tilkan dia. Kebanyakan kita nampak monitor ni jarang berlaku di tempat kerja. Kita buka je satu position, kita fixkan dia. So kita pun adjust leher kita mengikut kesesuaian screen tadi. Jadi sekarang ni kita boleh lihat bagaimana kita boleh counter benda tu dengan tilt kita punya monitor, supaya neck kita tidak terlalu bending, supaya neck kita tidak terlalu bending, di mana bila kita exit dia dipanggil range of motion, so dia akan create another risk, dipanggil sebagai untuk bahagian leher lah. Bahagian leher akan discomfort, sebab di situ ada satu dipanggil sebagai biomekanik lah untuk impact pada kita punya leher. Alright. Dan kalau kita juga terlalu lama duduk, so kita cuba untuk buat secara berdiri lah, secara berdiri. Right? Contohnya seperti ini, kita adjust kedudukan di rumah supaya kita boleh kerja lebih, tapi make sure kita pun ada support pada kita punya kaki tadi lah. Alright. So di sini dikata sini adalah movement, cuba elakkan prolong dalam masa 2 jam. 2 jam. Jadi kalau kita nampak hari ini mungkin tuan-tuan ada lebih 2 jam untuk duduk contoh, kan? More than 2 hours it's good, okay? Tapi kalau lebih daripada 2 jam itu agak, kalau satu hari kita 2 jam tak ada. Okay. Right. Okay, stand for breaks, okay? Kalau ada situ kita stand for breaks, dan ada change position lah. Contoh kalau kita nampak sini adalah tadi lah, dan juga kalau kita make sure kita punya productivity di rumah, okay, dengan lain kalau kita ada kerja-kerja manual handling, make sure kita good position, dan juga kalau kita tidur juga make sure kita ada good position juga untuk tidur lah, supaya dia juga ada impact di situ. Okay. Which one dia ada perbezaan lah, antara position tidur yang berada. Jadi productivity ini adalah antara juga faktor yang menyumbang kepada apa dipanggil sebagai kita punya arrangement di tempat kerja, di pejabat di rumah, okey, di pejabat rumah, okey, di mana kita kena make sure nampak getting dressed for works, okey. Mungkin tuan-tuan hari ni semak-semak mentol contoh kan, ada yang solek-solek, okey. Ataupun kita nampak sini adalah break, okey. Ada yang kita ada movement, make sure kita ada good movement, ataupun kita ada good rest lah, rest naik. Okey. Jadi bila kita dah dapat dah beberapa info berkenaan dengan macam mana kita nak access, nak arrange kita punya tempat kerja di rumah utamanya, kita masuk macam mana kita nak access kita punya posture. Access posture macam bukan kita nak buat semua, tidak. Kita hanya nak tahu berapa angle-nya. Saya tak lihat berapa angle-nya, mungkin kita boleh sharekan berapa angle yang sesuai. Tapi kita tahu boleh monitor lah, menggunakan salah satunya adalah apps yang kita boleh propose ini, adalah namanya Coach Eye. Tentu bila download, dia akan dapat position seperti ini, ada angle-nya. Ada angle. So kita tahulah apa keadaan, sama ada kita ataupun orang di sekeliling kita. Dia punya position ataupun angle yang ada. Adakah ia menepati dan sebagainya. Ataupun satu lagi, kalau tuan-tuan tak boleh download ni, tuan-tuan boleh juga download dipanggil Hard Technique. Ini pun sama untuk sport basically. Tapi kita boleh gunakan juga untuk dapatkan angle. Sebab dia sebenarnya ada alat tertentu lah untuk memudahkan sekarang ini. Itu kita boleh gunakan dipanggil sebagai apps ini. Antara kita boleh measure jugalah seperti ini. Kan? Kalau kita nampak ada kambing ni, apa dia buat? Dia tinggikan tempat makan supaya leher kambing itu adalah position yang cantik. Contoh. Alright. Okay. Itu antara macam mana kita nak access kita punya posture tempat kerja. Alright. Baiklah. Saya dah sampai ke akhir ini, kan? Dengan pantasnya. Alright. Antara yang kita boleh buat sekarang sebelum ada discomfort, terutamanya dari segi musculoskeletal yang akan diterangkan pada sekian panel kita nanti. Alright. Jadi tuan-tuan boleh lihat dia punya check posture kita. Ini antaralah dia beritahu sini lah, stand with the back of your head against a wall. Kemudian nampaklah. Okay. So kita boleh lihat dia punya keadaan badan kita. Alright. So ni adalah untuk kita make sure kita tak ada neck discomfort, back discomfort, dan juga bahan-bahan lain lah untuk kita punya.
Okey, kita nak sembang pun sembang seorang diri nampak sekarang ni mungkin tuan dapat info yang ada. Alright. Jadi saya rasa itu sahaja kot daripada saya untuk sembang santai. Okey, mungkin saya serahkan kepada Dr. Nasrul untuk yang seterusnya. Terima kasih. Okey, semua dengar suara saya Okey, clear. Okey, terima kasih kepada Encik TS Yusof Kadikun perunding ergonomik di Malaysia yang cukup bagus membentangkan tentang isu ergonomik bagaimana bekerja daripada rumah ataupun work from home WFM. Okey, jika anda puan-puan dan tuan-tuan ada soalan yang berkaitan dengan topik yang dibincangkan tadi, sila kemukakan soalan anda kepada ruangan komen ini ataupun anda nak bertanya secara live pun tak ada masalah. Just unmute anda punya speaker dan anda boleh bertanya. Okey, saya buka soalan ni dulu. Kita sembang-sembang santai saja. Jangan serius Lepas solat duha, solat apa, hati tenang, jiwa tenang, barulah kita tanya soalan dengan soalan-soalan yang bernas. Okey, ada soalan tak? Jika ada soalan sila kemukakan. Ada soalan? Puan Nur Hanun Zahid, Mike Bala ke? M. Nolizam Haris, okay. Dan yang lain ni yang lain ni tak nampak muka dia nampak gambar saja mungkin agak macam artis malu kemungkinan okey, tak apa, tak ada masalah. Okey, kita ada beberapa nama-nama yang ada di sini. Jika ada nak tanya soalan, silalah tanya soalan, jangan malu-malu, jangan segan-segan Okey, kita bacakan soalan kita Cik Yusof dengar saya Dengar. Okey, ada soalan ni daripada Jun Okey, nak tahu lebih lagi tentang teknik 20-20-20, triple 20 tu. Triple 20 Terima kasih Puan Jun Puan Jun. Terima kasih bertanya Puan Jun. Okay, apa itu 2020 sebenarnya? Okay, kalau kita lihat 2020 yang ada dalam VDU ataupun DSE yang diimplement ni, ataupun banyakkannya dalam Office Works ialah setiap 20 minit dia akan ambil 20 saat untuk melihat benda yang sejauh 20 kaki. Itu untuk mata. Untuk mata di mana dia implementkan itu. 20 minutes, contohlah kita sejam duduk hari ni, daripada pukul 10 sampai dah pukul 40. Maksudnya tadi 20 minit tadi, kita dah tengok benda yang jauh 20 kaki. Apa yang jauh 20 kaki So kita tengok situ. Selama 20 saat. Yang baiknya adalah kita lihat pokok yang berwarna hijau. Supaya dia akan dapat, mata kita akan lebih rehat Ataupun kita juga boleh implementkan 2020 itu pada kita punya blood circulation, di mana kita boleh bergerakkan. Dah lama duduk sangat, terlalu lama duduk, so kita boleh tambah baik kita punya blood circulation dengan berjalan setiap 20 minit, ambil 20 kaki juga. Daripada sini patah tempat 10 kaki, patah balik 10 kaki, dah jadi 20 kaki, dan dia akan ambil masa lebih kurang 20 saat. Ataupun tak nak berjalan, kita boleh bangun stretching. Stres lah. Macam mana stres tu boleh lihat. Maksudnya kita boleh tambah baik dengan buat stretching di dalam kita punya tempat duduk kita sendirilah. Ataupun kita boleh berdiri untuk kita stretch. Okey, itu dari Mas Azman. Harap Puan Jun boleh dapat faham sikit lah kan katanya. Okey, boleh. Terima kasih. Soalan kedua daripada Cik Yusof juga daripada Cik Mani Vanan any info tentang teleergonomik? Lepas tu kita baca satu-satulah soalan dulu Boleh. Teleergonomik ni. Teleergonomik ni bermaksud satu inovasi strategi untuk deliver ergonomic assessment ataupun modified yang itu dipanggil sebagai teleergonomik lah. Maksudnya dalam sistem tu. Tak silap saya teleergonomik tu lah. Maksudnya kita ada software, kita masuk dan kita boleh access kita punya tempat sendiri. Melalui sistem tu, dan kita boleh tahu bagaimana dia punya kebaikannya, do and don'ts dan sebagainya lah. So itu yang ditanya tadi. Any info on teleergonomic? Teleergonomik, Dr. Nasrul. Jadi untuk teleergonomik ni, saya pun rasa benda ni agak baru juga. Tetapi kalau kita lihat dari segi untuk access keadaan berkenaan dengan teleergonomik, sebenarnya banyak apps yang berkaitan dengan ergonomik lah di tempat kerja. Dan kita boleh gunakan secara free pun tak ada masalah. Contohnya kalau kita nak access lifting kan. Contohlah dekat rumah kita nak access lifting, kita pun tak tahu kita access lifting tu pergi tidak kan. Kita boleh gunakan kalau apps yang ada macam Lift Right. Tuan-tuan boleh Google RNLE, so kita dapat result yang sesuai untuk kita
buat di situlah. Okey. Okey, soalan kedua daripada Dr. Padma. Okey, saya berminat dengan apps untuk akses poster tadi. Untuk sukan yang banyak pergerakan dan pantas seperti sukan berbasikal. So, boleh cadangkan tak apps yang sesuainya apa? Okey, biasa. Okey, terima kasih Dr. Nasrin. Okay, Ha. soalan yang kedua ni kata apps. Jadi yang tadi kalau kita lihat, dia memang apps tu kita akan capture posture. Dia ambil video, dia akan record video. So dari video tersebut kita akan lihat posture mana yang kita rasa kita nak access. So kita boleh dapatkan dia punya result dari situlah. Maksudnya kita dapat angle lah. So the next tu baru kita gunakan ergonomics tool yang lain. So kita nak target untuk dapatkan angle saja kat situ lah. Okey. Okey, soalan daripada Muhammad Ubadullah. Okey, apakah faktor ergonomik yang boleh mempengaruhi mood semasa bekerja ni? Ini banyak sebenarnya kan. Kalau kita nak lihat faktor ergonomik yang boleh mood ni. Antara yang kita boleh tampaknya environment tu sendirilah. Mood ni melibatkan dengan keadaan sekeliling. Jadi kalau environment kita tu macam mana kan, dengan suasana ventilationnya, dari segi pencahayaannya dan juga dari segi noise yang ada. Kalau kata vibration tak ada pula sekarang kan. Jadi mood kita akan terlibat dengan itu. Cahaya, kalau contohlah tengok Dr. Nasrul punya bilik kan, view nampak lampu biru, mood dia dah lain dah. Kalau kita lihat situ, itu juga mempengaruhi lah kita punya sekeliling, untuk kita tambah baik mood. Dari segi itu dari segi kita punya mental untuk kita receive. Dari segi kita punya visual physical tak tadilah kita ada kedudukan kerusi, kedudukan meja, kita punya screen, mouse kita, kalau tuan-tuan boleh dapatkan mouse yang cantik, contohnya ergonomic mouse contoh kan. Mungkin kalau sekarang beli kat online agak lambat sampai ergonomic mouse sesuai, mungkin itu tambah agak ada satu special di rumah yang tuan-tuan boleh tambah bagus. Itu yang kita boleh lihat lah. Okey, terima kasih. Lepas tu daripada tadi Cik Manivan tadi pasal tele ergonomik, dia kata rakan dia daripada Australia guna metod ini semasa kerja di rumah. Okey, baguslah, satu penggunaan yang bagus. So yang Jun tadi, ingat tidur 20 minit, kerja 20 minit. Jangan 20 minit mengulur pula. Tu bahaya pula okey. Dan kita tengok daripada Puan Nur Hanun. Okey, contoh program kesedaran ergonomik yang boleh dilaksanakan semasa bekerja di rumah supaya pekerja sentiasa sedar mengenai implikasi kepada kesihatan. Ada tak contoh-contoh program kesedaran ergonomik yang boleh dilaksanakan? Kalau kita lihat tadi pada slide yang kedua terakhir, kita cuba cooperate dengan kita cuba sentiasa connected dengan kita punya co-workers lah, ataupun kita punya subordinate teammates. Sebab masing-masing bekerja di rumah, kita tahu setup dia macam mana kan. Kalau di pejabat kita tahu setup yang sama, satu setup sama, meja sama, kita boleh ambil anggap. Tapi sekarang ni di rumah masing-masing ada setup yang berbeza. Ada yang di atas lantai, ada yang di dapur, ada yang di meja makan, ada di ruang tamu. So agak berbeza. Jadi apa yang kita boleh lihat apa yang kita boleh lihat mungkin kita boleh sediakan satu poster, minta dia orang print kan. Minta dia orang print dan jadikan sebagai daily visual. Okey, ni kita punya keadaan. Hari ni kita kena follow this kind of view lah, supaya dia, kalau kita nak mention hari dapat WhatsApp hari kan, agak banyak sangat faktor lain. Jadi kita minta dia print satu poster. Okey, inilah dia. Bila dia tahu, okey, tempat kerjanya kena pastikan seperti inilah. Cuma saya sangsi jugalah Cik Yusof kalau tempat kerjanya di ruang makan masa bulan-bulan puasa ni bahaya juga takut sambil ambil minum ke dan sebagainya kan. Ya, betul. Kita kena elakkan juga tu. Okey, kepada anda ada soalan-soalan lagi? Jika tak ada soalan, kita move kepada panel kita yang kedua. Okey, saya ucapkan terima kasihlah kepada Cik T.S. Yusof Kadikun kerana memberikan satu prinsip ergonomik. Okey, sekarang ni tanpa membuang masa, kita beralih kepada panel kita yang kedua, iaitu Puan Siti Juridah, seorang OT ataupun optional therapist yang akan memberikan topik-topik berkaitan dengan poster kerja semasa di rumah. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Puan Siti Juridah untuk membentangkan topik beliau, sembang santai saja. Okey, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih. Dengar ke suara saya? Dengar. Okey, dah bagi masa saya sekejap. Saya nak share dulu slide. Alright. Okay. And then actually before I start, I nak apologize lah because I tak boleh nak bagi full screen untuk slide ni. Ada masalah sikit lah. Tapi semua dah nampak ke tak? Okey, clear, nampak.
Yang lain ya? clear Alright. nampak okey cantik. Cantik. Okey. Kejap ya. Alright, okay. So first of all, terima kasih Kak Dr. Nasrul and Cik Yusof tadi di atas information yang saya rasa memang sangat bagus dan informatif dan sangat membantu untuk kita yang bekerja daripada rumah lah. Tapi untuk profession macam saya ni memang tak bekerja dari rumah. Saya tak nak pun kena jugalah datang ke hospital lah untuk bertugas lah. Alright, okay. So saya rasa mostly ramai orang bekerja dari rumah dan saya rasa sepanjang PKP ni saya menerima ramai juga pesakit yang complain of macam contoh neck pain ataupun back pain lah, basically lah. Kebanyakan mereka mengadu begitulah. So bila kita membuat penilaian, kebanyakan daripada mereka mengatakan memang tidak practice lah good ergonomic ataupun good posture bila bekerja di rumah. Okay. Jadi dengan ini saya ingin berkongsi dengan semua sebenarnya apa itu yang kita kata mungkin faktor-faktor ataupun kita kata risk lah kepada badan kita sekiranya kita tidak mempraktiskan postur yang betul ketika bekerja lah. Alright, okay? Alright, okay. So basically tadi kita dah tahu tentang prinsip ergonomik. Okay, sekarang macam mana kita nak memastikan prinsip ni kita apply dan kita tidak terdedah kepada risiko untuk mendapat musculoskeletal injury lah. Alright, okay. So kebanyakan pesakit yang datang jumpa dengan saya sepanjang PKP ni, saya melihat kebanyakan mereka menggunakan laptop. Dan kurang mereka yang menggunakan desktop lah. Okay, and then ada juga yang kalau sebelum ni mereka menggunakan 2 skrin di office, tapi bila berada di rumah mereka menggunakan 1 skrin. So lebih kepada saya kata macam lebih strain lah untuk mereka lah, because sebelum ni mereka lebih free untuk kita kata share dokumen lah. Alright, okay. And then bila tiba-tiba pula mendapat arahan bila bekerja dari rumah, kebanyakannya daripada employee ni memang mereka ni tidak disiapkan dengan information tentang bagaimana cara bekerja dari rumah. Mereka hanya tahu mereka perlu bekerja, tapi bagaimana untuk mereka bekerja dengan betul, duduk dengan betul, maklumat ni mereka tidak dapat. Sehinggalah mereka dah terdedah ataupun sudah mendapat risiko musculoskeletal injury ataupun muscular injury, barulah mereka mendapat kesedaran, oh rupanya selama ni saya duduk kat rumah dah 3 minggu ni saya duduk salah. Rupanya posture saya ni salah. Barulah mereka tahulah. Biasa macam tu orang kata tidak sediakan payung sebelum hujan. Okey. Jadi kalau dapat tu kita naklah masyarakat kita ni tahu bagaimana kita kata kita ada option untuk mengelakkan kita kata terdedah kepada muscular injury lah. Alright, okay? Okey, dan kita pergi kepada next slide. Okey, seperti mana yang saya cakap tadi, kebanyakannya office workers yang bekerja di rumah, mereka terdedah pada 4 faktor ni, 4 muscular disease ni lah. Okey, alright, okay. And then yang paling ketaranya adalah low back pain. Seperti mana kita tahu tadi ni, kalau kita tengok daripada slide TS Yusof tadi, memang ada di antara pekerja yang duduk di atas sofa, and then ada juga yang duduk di dining table, ada juga yang saya rasa lagi worse duduk di atas lantai, dan kita kata letak laptop tu di atas maybe Japanese table atau maybe sometimes also on the floor lah. So bila begitu memang kita kata definitely kita punya spine kita ataupun tulang belakang kita ni memang tidak disokong, memang tidak disupport lah. Kalau kita nak compare dengan tempat kerja kita, sebelum ni memang kita ada good chair, and then kita punya back rest kita tu memang high enough lah to support our back, and then mostly ada yang sampai ke neck level. Okay, and then ada yang lagi bagus pula di memang di supply dengan ergonomic chair. Tapi bila berada di rumah, ini semua tidak ada. Okay. And then lagi worse lagi bila berada di rumah ni, kadang-kadang kita kata terlalu, mungkin duduk terlalu lama.
okey, bukan sahaja kerusi itu juga yang maksudnya bukan saja jenis kerusi saja yang memainkan peranan, cara kita duduk juga memainkan peranan, okey, dan juga kita kata juga is like prolonged sitting, which is duduk terlalu lama. Okey, kalau kita refer balik kepada nasihat T.S. Yusof, kalau boleh kita apply prinsip 2020. Okey, bila duduk terlalu lama tu, kalau sebelum di pejabat, kita kata kita duduk daripada 9 hingga 5. Okey, tapi kita ada good support. Tapi bila di rumah ni, dengan tidak ada good support, tapi kita duduk lebih daripada 1 jam ataupun 2 jam. Okey, so lagi lead lah kepada risiko low back pain. Okey, and then kalau kita tengok yang injury yang kedua, kemungkinan juga kita akan terdedah kepada upper back and neck pain. Apa itu upper back and neck pain? Kalau neck pain tu memanglah dekat neck lah, okey. And then kalau upper back tu kita kata otot-otot yang di tepi leher ni, atas bahu ni, okey, dan juga bawah sedikit ke belakang kita punya tulang belikat tu ataupun scapula kita, okey, dan di antara both scapula tu kita punya spine tu dekat situ. Okey, ataupun kita panggil ni secara medicalnya all the cervical area hingga ke awal thoracic lah. Alright, okey. So dekat situlah kita kata mungkin biasanya kita mula-mula tu kita akan rasa macam soreness and then ataupun lenguh-lenguh, sengal-sengal, and then rasa macam ketat-ketat sedikit, okey. Tapi bila dah masuk hari kedua, hari ketiga, tak hilang-hilang. Kemungkinan kita kata sakit ni dah, kita kata muscle ni mungkin dah terlalu, kita mungkin stiff ataupun a bit tightness lah. Alright, okey. So kalau jadi begini ni, kita pun tak tahu nak buat apa. Sebelum ni tak ada, kenapa sekarang ada? Okey. Jadi kalau kita nak kena tahu kenapa juga upper back dengan neck pain ni kenapa? Berpunca daripada mana? Adakah daripada kita punya posture leher kita? Tadi kalau kita tengok slide T.S. Yusof, dia kata leher tu kena dalam keadaan neutral. Okey. Mungkin adakah kepala kita ni bend, maksud saya bongkok terlalu banyak, okey, ataupun kita ni terlalu dekat sangat dengan laptop kita punya screen, okey, ataupun mungkin badan kita ni sandar dekat kerusi, tapi kepala pula makin dekat. So maksudnya tak balance antara spine you dengan you punya neck posture lah, okey. So bila tak balance di situ tu, tu kita katalah kita punya spine ataupun cervical kita not in a neutral alignment. Alright, okey. And then kita kata dekat upper back pula. Kenapa sakit dekat upper back ni? Okey. Nanti saya akan tunjukkan gambar lagi. So mungkin kalau sakit dekat upper back ni dekat bawah sikit, mungkin adakah disebabkan keyboard kita? Okey, nanti kita sama-sama kita kajilah, okey. Dan yang seterusnya carpal tunnel syndrome. Kalau carpal tunnel syndrome ni dia dah sangkut dengan kita punya nerve sekali. Okey, kalau tadi tu maybe more pada muscular, okey. Yang carpal tunnel daripada nerve, so sometimes kita rasa numbness ataupun kebas di tangan kita, di pergelangan tangan. Okey. Bila ada kebas pergelangan tangan ni, mungkin tangan kita ni duduk lama sangat kot. Dekat atas hard surface ni lah. Tadi kan dengan TS dah tahu kan, surface table and then angle keyboard kan. So kita nak kena tahulah bagaimana angle yang sesuai ataupun bila masa kita perlu letak di atas meja dan bila masa pula kita perlu tangan tu turunkan. Alright, okay. And then last kali ni yang common lah, tennis elbow. Tennis elbow ni kemungkinan lah kita kata kebiasaannya disebabkan jarak keyboard ni lah. Kalau di rumah ni mungkin jarak keyboard dengan diri kita sometimes terlalu jauh, which is kita elongate kita punya muscle, okay, ataupun elbow kita ni agak memanjang sikit atau kita panggil outstretch daripada kedudukan badan. Tadi kalau kita tengok tadi kan T.S. Yusof ada tunjuk gambar tadi yang elbow 90-90 tu, okay. So kalau tennis elbow ni kemungkinan tangan kita agak outstretch lah. Alright, okay, tu kita kata ni adalah 4 faktor yang kita kata yang common lah yang saya terima sepanjang PKP ni lah. Alright, okay, okay. Then we go for the next slide. Okay, so kalau kita tengok sama-sama, okay. Okay. Kalau kita tengok dekat sini boleh tak mungkin masing-masing boleh tulis di chat, alright. Agaknya sakit musculoskeletal yang bagaimana agaknya? Pekerja ini mungkin akan kita kata dia terdedah. Agaknya yang mana satu agaknya? Mungkin kalau kita tengok tu saya ada letak 1, 2, 3.
Okey, masing-masing boleh letak di chat, okey, boleh try. Agaknya sakit yang bagaimana agaknya? Yang pesakit ni dia boleh terdedah. Okey. Kalau saya bagi contoh yang pertamalah, kalau neck bending, mungkin saya kata tadi, dia okey, dia punya neck pain lah. Okey, so upper back and neck pain. Okey. Lagi sakit bahu. Alright, ada lagi tak yang lain? Ada lagi tak? Okey, kalau kita tengok dia punya tangan dia bagaimana tu? Kita tengok angle wrist dia. Okey. Kalau kita tengok wrist dia ni, dia tak, kita kata dia tak menggunakan mouse. Yes, tennis elbow tu mungkin payah sikit nak dapat, Dr. Zailani, sebab dia punya elbow tu in 90 degree. Okey. Tapi masih ada risiko juga. Alright, okey. Ya, kemungkinan CTS, betul. Alright. Ya. Yes, and lower back. Betul Aimi, lower back Kalau kita tengok dekat lower back dia, kita tengok kerusi dia tu. Tak berapa nampak sangat kerusi kan, tapi kita nampak dia punya badan dia tu, memang kita nampak dia slouch. Okay. And then kita tengok dekat mata dia. Do you think mata dia dengan skrin tu dekat ke, jauh ke, bagaimana? Mungkin terlalu dekat lah. Alright, okay. Mungkin boleh dapat strain eye ya. Okay. And then kita pergi kepada kes yang kedua. Yes, eye fatigue. Betul. Ramai doktor kat sini ni. Semua tahu ni risiko ni. Okay. Bagus. Dan yang kedua. Okay, kita tengok kes kedua. Sit on lower back, knee extended, arm stretch and outward. Okay. Agaknya apa muscular injury yang mereka ni terdedah? Tadi saya dah cerita panjang lebar tadi kan? Okey. Agaknya bagaimana? Kita nampak kerusi, okey, duduk kerusi, okey. Pakai baju-baju pejabat, yes, tennis elbow, betul tennis elbow. Kenapa agaknya Aimi tennis elbow Aimi? Aimi ni sahabat saya ni, dia ada di Penang ni. Ya. Yes, arm outstretched. Betul Aimi, arm outstretched. Yes, kita nampak because dia punya badan di kerusi tapi tangannya ni berada di atas keyboard. Kita kata dia away from our body, away from our spine. Okey, ada lagi tak? Siapa lagi? Cuba kita kaji lagi. Mana yang lain ni? Tertidur ke ni? Dia orang ada tu. Ada tu, itulah tu. Memang Kaji, radio tu. itulah kaji sungguh tu. Agaknya apa doktor lagi risiko dia lagi doktor kalau kita tengok kat gambar tu doktor. Ada lagi tak? Lower back pain, betul Dr. Zailani. Lower back pain ya, kenapa kita kata lower back pain? Because kalau kita tengok dekat picture ni, okey, staff ni dia tak duduk dekat dia punya, kita kata dekat betul-betul dekat batok. Dia duduk dekat dia punya lambar. Which is lambar dia, kita kata memang kita kata duduk dekat lambar, and then badan dia ke kaki dia dah ke depan dah. Alright, okay. Okay, cuba lagi. Apa lagi agaknya? Tadi Dr. Akisan tadi kata dia mungkin risiko kepada neck pain. Yes, betul neck pain. Stiff neck, betul. Okay. Okay, and then cuba tengok dekat kaki pula. Yes, dekat kaki tu agaknya apa akan berlaku tu? Kita tengok dekat hujung kerusi, okey, dekat kita panggil dekat water rainfall ni, dekat rainfall ni, okey, which is kita tengok tu rainfall tu dia memberikan impact ataupun pressure ataupun kita kata compress a lot dekat kita punya pot kecil, dekat kita punya hamstring tu. Okey. So kalau kita tengok dekat gambar macam mana nak letak ikon gambar ni, tak tahulah saya, dekat area hip joint ni ataupun within from the knee to hip ni, okey, kita nampak ada ke hujung kerusi ni pun, okey, rainfall tu dia menekan dekat kita punya hip kita. So bila dekat situ pun kita kata ada risiko untuk dapat kaki ni boleh jadi kebas jugalah kalau dia tak bergerak lah. Alright, okay. And then last kali ni kita tengok kat kaki dia ni. Okay, dia tidak letak dua kaki di atas lantai. So pressure-nya akan jatuh banyak dekat
dia punya heel dan juga dekat dia punya peha juga. Alright, okay? Alright, okay. So tadi kita dah tahu dah, kita kata sakit-sakit ni, so apa nak kena buat ni? Kalau ikutkan ini yang sepatutnya lah, bila dah sakit, kenalah jumpa doktor. Tapi sebabkan PKP ni kenalah duduk di rumah kan. Kalau boleh kita nak semua employees, okay, kita kalau boleh dapatkan proper diagnosis daripada medical consultant, okay, and then after that kalau maybe sometimes ada sakit tu bukan hanya sekadar muscular problem, mungkin dah kita kata more pada disc, okay, maybe ada slip disc, okay, maybe ada bulging, ya, mungkin ada lagi teruk kita kata mungkin ada stenosis, okay. So kalau boleh kita nak buat investigation lah, okay. Bila investigation ni ada banyak option lah, kadang X-ray pun boleh, MRI, okay. And then seterusnya kita harap doktor akan bagi kita maybe medication, okay. Mungkin painkiller, macam-macam ada painkiller, tapi puasa ni mungkin painkiller kena ambil pagi-pagi lah, okay. Ataupun mungkin doktor akan cadangkan kalau keadaan agak teruk, okay, mungkin nak buat medical procedure lah. Contoh sekarang ni kita ada laser, ada boleh buat open surgery, kadang-kadang minor surgery pun ada, okay. Dan seterusnya kadang ada alternatif, doktor kata okey tak apa, tak payah buat surgery, okay, kita try buat rehabilitation, okay. Rehabilitation ni inilah kerja saya ni, okay. Okay, so fisioterapis dan juga occupational therapist. Fisioterapis ni mungkin boleh jumpa kawan-kawan saya, ramai kawan-kawan saya fizio yang expert ni tentang penjagaan tulang belakang, okay, tentang rawatan tulang belakang ni, okay. Okay, dan juga jumpa saya occupational therapist. Sebab dia kalau ni kita nak kalau di hospital nak jumpa ergonomis tak ada tau Dr. Nasrul. Ya, saya. Tak ada. Itulah jadi tak nak kena jumpa OT lah. Occupational betul. therapist. Nasib baiklah OT ni kebanyakannya memang kita kata mereka ni memang dah tahu sedikit tentang posture dan juga tentang bagaimana posture duduk ataupun kita kata proper body mechanic lah. Okay, kebanyakannya memang semua tahu lah, memang dah kita kata kita dah belajar lah daripada di school dulu lah. Alright, okay. Okay, so kita harap bila dah jumpa, dah buat rehabilitation ni adalah self awareness daripada pekerja ni sendiri. Kadang-kadang bila kita jumpa kita dah nasihat, dah pumpang nasihat semua, tapi masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Mereka expect something ataupun mereka expect daripada maybe one treatment dah boleh cure dah. Tapi ikutkan benda ni kita duduk hari-hari depan komputer. Jadi kalau boleh kita nak masing-masing adalah self awareness lah, macam mana nak jaga kita kata tulang belakang. Okay. So apa yang kita expect bila kita jumpa fisioterapi? Okay. So kalau jumpa fisioterapi ni ada ke kat sini siapa pernah jumpa fisioterapi untuk dapatkan rawatan? Nanti mungkin boleh share sedikit pengalaman ke? Okay, bagaimana? Tapi kalau di kebiasaannya kita kata kalau jumpa fisioterapi, matlamat utamanya kita kata definitely lah kita nak pain tu relief lah, pain tu reduce. Okay, apa-apa hal pun kita nak kita kata kenapa jumpa fizio sebab sakit. So kalau kita expect, kita nak sakit tu tak ada lah, betul tak? Okay, jadi bila kita kata apa kita expect bila sakit tu tak ada, jadi fizioterapis akan kita kata profession ni akan membuat analisis dan juga mereka akan buat assessment lah, which is depend pada apa sakit kita, neck pain ke, back pain ke, okay. So mereka akan analyse, okay, and then mereka akan identify what is the problem, kat mana masalahnya, muscle ke, posture ke, tulang belakang kita ke apa, okay. And daripada situ mereka akan develop mereka punya treatment goal, okay. And then after that mereka akan plan lah what is the kita kata bagaimana nak kita kata treatment yang terbaik lah untuk sakit tersebut lah, okay. And then kalau kebiasaannya sakit yang diberi adalah rawatan yang diberi, kebanyakannya biasanya mereka akan start dengan stretching, okay. Kalau sakit belakang kita kata buat back stretch, kalau sakit leher ni kita akan buat neck stretch lah, okay. And then kalau tangan pun samalah juga akan buat upper limb stretch, okay. Dan lepas tu bila dah agak bagus, okay, mereka akan
terus kepada strengthening. Okey, ada juga kita try bagi modalities. Okey, modalities contoh macam kadang-kadang kita akan bagi dengan hot pack. Alright, okey. So bila macam hot pack ni kita akan letak di belakang pesakit lah. Alright, okey. And then kita harap-harap bila kita letak hot pack ni muscles tu akan lebih relax. Okey. Ya, okay. And then after that, yang paling penting sekali yang lebih kepada kita kata long term, kita nak masing-masing ni kita kata tahu apa dia back exercise yang perlu ataupun back exercise yang mereka kena buat di rumah. Okey, ikutkan banyak jenis back exercise, okey, tapi dia depend kepada injury kita, okey, it depend kepada doktor diagnosis, okey, ataupun kita kata muscle yang affected, okey. So bila ada juga macam-macam teori juga, macam-macam prinsip juga untuk back exercise ni, dan kita harap semua klien ni compliance dengan back exercise. Okey, because kalau kita kata bila ada masa tightness ke, so kenalah buat back exercise, okey. So kita harap tu mereka compliance, and then benda ni yang kita kata akan pada saya ni lebih lasting, lebih lama. Okay, alright, okay. Dan risiko untuk dapat relapse back pain tu makin kurang lah. Alright, okay. Okay, and then kita pergi yang kedua, okay. Dan seterusnya akan ada session juga berjumpa dengan occupational therapy. Apa kita nak expect bila jumpa OT? Macam saya cakap tadi, kalau nak maklumat yang lebih tepat, kena jumpa ergonomis, dia kena jumpa TS Yusof. Tapi ergonomis ni kat Malaysia ramai ke Dr. Nasrul? Tak ramai sebenarnya. Tak ramai. Jadi takkanlah 10,000 pekerja nak jumpa TS Yusof kan? Nak kerja jumpa Dr. Nasrul. Macam YB sekarang. Jadi YB. Jadi kita jumpa OT, okey. Jadi kalau kita jumpa OT ni apa sama juga, kita pun ada juga kita kata knowledge tentang cara duduk ataupun posisi ergonomik, okey. Apa kita expect daripada session dengan occupational therapist, okey. So kita expect kalau macam bila jumpa OT ni, occupational therapy ni akan buat assessment sama juga macam physio tadi, okey. Apa yang mereka nak access ni berkaitan tentang kita kata sakit kita ni adakah affect kita punya daily life kita ataupun affect kita punya self care kita. Maksudnya adakah bila dah sakit belakang ni tak boleh tidur, sakit belakang ni tak boleh nak solat, bila sakit belakang ni tak boleh nak pakai baju, nak pusing tangan pun tak boleh, okey. Dan yang paling penting sampai tak boleh nak bekerja, okey. Dan bagaimana pula dengan hobi sekarang ni? Hobi tak adalah sebab dalam PKP ni mungkin hobi tu kalau di rumah ni mungkin memasak lah, okey. Mungkin susah nak memasak, dah tak boleh berdiri lama, okey. Dan juga lifestyle kita, okey. Adakah bila dah sakit belakang ni, lifestyle kita ni berubah? Bila dulu kita kata boleh buat kerja dengan lama, tapi sekarang bila dah sakit ni tak boleh lama, okey. Jadi bagaimana OT ni nak membantu kita kata nak modify, okey, tu kita kata tu modification lifestyle tu, okey, setelah dianalisis, okey. So apa yang OT ni akan bagi tahu anda ni, kita kata bagaimana kita kata bila dianalyze kita akan modify dan kita akan recommend, okey, cara yang sebenarnya, posture yang sebenarnya, okey, untuk buat kerja lah, okey. Kalau contohnya kita kata kalau kita kata tidur, okey. Kalau sebelum ni tidur main baring je. Ataupun tidur ni tidur di lantai. Tapi bila dah sakit belakang, boleh ke tidur di lantai? Boleh ke tidur di atas kita kata lantai yang keras? Okey. Jadi kita kata apa yang cara yang sebaiknya lah, okey. Dan juga bagaimana cara bangun dari tidur. Jadi kalau kita tengok TS Yusof tadi dia ditunjukkan, okey, cara bangun kita kata kita mengiring ke tepi, okey. So bila berdiri yang bagaimana yang sebaiknya, okey. Kalau duduk di komputer, duduk yang bagaimana, okey. Kalau angkat barang cara yang bagaimana. So bila jumpa dengan occupational therapy ni, ini yang kita akan ajar, okey. Dan yang paling penting klien mestilah kita kata faham dan kita kata compliance. Bila jangan pula depan terapis ni faham, tapi bila balik rumah dia balik semula ke zero. Dah esok sakit balik. Bila sakit balik dah tak boleh kerja balik. Jumpa lagi sekali, okey. Jadi kalau boleh tu kita kata nak kena apply lah, okey. Dan sebaik-baiknya kita kata terapis ni bila kita dah educate, kita minta patient kita pun demo sekali lah. Okey, adakah mereka buat dengan cara betul, okey. Kalau boleh kita nak ada live lah.
Okey. Tapi sebabkan musim PKP ni, okey, kalau kita tengok ni kita kata work visit. Okey. Kalau ikutkan ini yang kita praktis sebelum ni, okey. Bila pesakit datang, kita akan buat visit sebenarnya di pejabat masing-masing. Tapi sekarang saya nak pergi visit kat rumah kan. Tak boleh lah sekarang ni. Jadi apa yang saya minta kita pada klien kita ni mungkin boleh tunjukkan gambar bagaimana mereka duduk di rumah. Okey, bila mereka tunjukkan gambar, daripada situ terapi ni pun bolehlah analyse daripada gambar tersebut. Okey, oh rupanya yang ini salah, yang ni kita boleh betulkan. Okey, jadi daripada situ kita kata bukannya satu session lah, jadi akan ada banyak session dengan terapis untuk kita bantu klien kita ni lah. Alright, okey. Okay, kita pergi ke slide seterusnya. Okey. Ini macam tadi doktor dekat TS Yusof tadi tunjuk. Okey. Ini yang kita recommend lah dengan klien kita lah. Duduk dengan leher yang neutral. Okey. Badan tu tegak. And then kalau kita tengok kita punya punggung tu duduk sampai belakang. And then sandar di kerusi. Okey. And then dekat dengan badan, okey, dan yang ke bawah lagi kaki kita di atas lantai. Tapi ni kalau nak lebih lanjut tadi ni kena tanya dengan Dr. Nasrul dengan Dr. Nasrul ataupun TS Yusof lah. Mereka ni ergonomis lah. Okey, alright, okey. And then ini yang kebiasaannya lah yang saya recommend kepada klien saya. Okey. Apa yang mereka sekarang ni saya nak minta mereka beli kerusi memang tak boleh. Jadi secara basically-nya saya minta mereka mungkin boleh roll towel, okey, letak di belakang kerusi, okey, dekat kita kata dekat katanya lambar area. Kat mana lambar tu? Lambar tu tempat yang kita kata yang melentik dekat badan tu. Cuba masing pegang kat belakang ni, dekat pinggang kita ni, okey. Kat mana yang melentik tu? Kan ada satu lentik ke dah? Tak ada lentik lagi dah. Okey, kalau tak ada lentik tu mungkin dah ada something lah tu. Okey. Yang lentik tu kat situ kita nak letak towel. Okey, kita letak towel ni sebab apa? Sebab kita nak bagi extra support. Hmm. Okey. Okey, and then kita kata kalau contoh kerusi makan kita ni rendah, okey. Nak rendahkan meja tak boleh. Nak tinggikan kerusi pun tak boleh. Jadi saya minta klien kita letakkan cushion. Letak cushion dekat bawah kerusi tu, okey. Kalau kita kata laptop tu mungkin terlalu rendah, kita kata letaklah buku banyak-banyak lah bawah laptop tu. Kita tinggikan laptop tu, okey. Dan bila laptop tu dah tinggi, jangan pula nak guna keyboard kat situ. Jadi keyboard tak nak memang kita kena guna external keyboard dengan external mouse. Okay, kalau kita maintain dengan keyboard kita yang dekat yang dah tinggi tu, nanti penyakit lain tak datang. Alright, okay. And then last kali tu bila kita dah tinggikan kerusi kita letak cushion, mungkin kaki kita akan hanging. Bila hanging barulah kita kata kita apply maybe footrest lah. Kalau di rumah ni macam-macam kita boleh carilah footrest kita kat rumah ni. Mungkin bangku kat bilik air ke, okey, ataupun mungkin kabar lama kat dapur tu ke, kita boleh letaklah. Alright, okey. Apa saja yang kita kata boleh pakai untuk sementara ni, okey. Tapi kalau boleh kita kena ingat apa-apa hal pun, okey, yang paling penting ni yang last kali ni, ni yang paling penting lah, okey. Yang paling penting don't sit too long. Bila saya kata don't sit too long, ingatlah tadi tu yang TS Yusof pesan tadi tu 20 TS ya. Okey. Macam mana 20 tu tadi lah dia kata kita cadangkan untuk bergerak 10 kaki ke depan, 10 kaki bosan balik tadi ke. Okey, atau kita lihat benda yang hijau 20 saat dia. Okey. And then lagi bagusnya is okay lah to have a regular breaks lah. Kadang ada juga yang klien tanya saya, dia kata Jun dekat rumah ni macam asyik nak tidur je dia kata. Okey. Tapi kalau boleh tu kita kata kita ada regular break kan. Bila kita terlalu fokus memang cepat ngantuk. Jadi kalau boleh is okay kita bangun daripada kerusi tu. Okey, tak ada masalah. Okey. Dan yang lebih bagusnya kita mestilah bangun dan jalan. Okey. Tadi kalau untuk mata kita lihat benda hijau, kalau untuk badan kita lebih bagus kita bangun dan jalan. Okey. And then kalau dapat juga kalau sudah terdedah kepada neck
pain dan juga back pain, lagi bagusnya kita apply tadi ni back exercise. Okay, kita kata tu yang do light exercise in between lah. Okay, alright, okay. And then kalaulah ada juga saya dengar yang company dia ada bagi apa tu kita kata bukan allowance apa ni, macam like compensation. Bila bekerja dari rumah ni mereka mendapat apa extra money untuk mereka apa tu beli peralatan komputer. Ada juga ya, tapi saya rasa tak banyak lah. Okay, so kalau boleh use the money wisely ni, belilah skrin besar ke, ataupun mungkin boleh beli keyboard lah. Okay, kalau boleh lah. Okay, jangan pula dapat duit daripada company untuk kita kata untuk bantu anda kerja dari rumah tapi buat benda lain lah. Okay, jadi kalau boleh ni guna duit yang sebagusnya kita kata beli untuk peralatan bekerja lah. Alright, okay. Okay, saya rasa kita pun dah nak hujung ni, Dr. Nasrul. Ya, Okay. saya. Mungkin sekarang peserta mungkin dah boleh letak apa tu, boleh ajukan soalan ke, right? Okey, terima kasih kepada Puan Siti Jun Rida kerana membentangkan isu berkaitan dengan prinsip ekonomik dan juga cara kerja di rumah. Okey, kepada anda di luar sana, jika anda ingin bertanyakan apa-apa pelbagai soalan, sila kemukakan soalan anda, sama ada anda nak tanyakan soalan anda di ruangan komen yang disediakan ini, ataupun anda nak tanyakan secara visual secara visual live to live, nak tanya soalan pun boleh, tak ada masalah. Okey, silakan tanya soalan. Saya buka soalan, jangan risau tuan-tuan dan puan. Okey, terbuka. Nak tanya soalan di luar kotak, di dalam kotak, tak ada masalah. Okey, saya bacakanlah soalan daripada HM Hanifah Hanafiah, minta maaf Okey, boleh tak poster gaya santai sambil praktis 20-20 method tadi? So gaya santai itu apa yang nak brain perceive comfortable. Gitu. Itu soalan dia Puan Jun. Boleh tak gaya poster santai sambil praktis 20-20 method tadi tu? Okey, kalau ikutkan gaya santai ni kita kata yang kita depend pada kalau kita kata mungkin kita tak terdedah lagi kepada muscular injury. Okey, maksudnya masing-masing sihat lagi lah. Okey, kalau boleh, kalau dapat tu saya lebih suka klien tu bangun. Bila kita bangun ni lagi kita galakkan untuk blood circulation. Itu lagi bagus. Yep. Okey, and then kalau untuk kita kata bangun tu dan berjalan lah. Okay, itu lagi bagus. Kalau boleh away from your chair. Okay, tapi kalau kita kata untuk sementara, contoh waktu bekerja tu dan kita kata kita tak rasa nak bangun lagi, mungkin kita boleh buat back stretch, which is you all boleh lengkupkan atau kita kata tilt badan ni, kita tilt badan kita ke depan dan kita extend kita badan kita ni ke belakang. Okey, itu pun boleh juga buat lah. Tapi jangan pula buat gaya santai ketika sedang menaip. Itu kalau boleh tidak digalakkan lah. Okey. Okey, itu daripada jawapan daripada Puan Jun Okey, selainnya soalan daripada Encik Muhammad Imran selain berjumpa fisioterapis ataupun untuk rawatan injuri tersebut, boleh ke mengambil alternatif lain seperti mengurut? Kerana ada juga pihak di luar sana menawarkan rawatan bagi backbone injury tersebut. Sila okey. Okey, kalau untuk rawatan alternatif, kan kat luar ni banyak rawatan alternatif. Okey, fisioterapi memang dah kita kata yang medical base lah, okey, atau kita kata yang ada evidence base lah, alright, okey. And then kalau kat luar ni ada yang buat kita kata chiropractor, ada yang buat acupuncture, and then ada juga yang kita kata kalau kita tengok tu ada yang buat apa lagi saya lihat tu jumpa massage lah, buat kita kata jumpa tukang urut. Okey, kalau pada saya, kalau you tak ada simptom neurological, okey, maksudnya tidak ada kebas, okey, mungkin hanya lenga-lenga biasa, tidak ada masalah. Okey, tapi kalau dah ada mengalami yang saya kata nerve injury, okey, ataupun kita kata sakit tu dah lebih, kalau lagi bagus jumpa doktor dulu. Jumpa doktor dulu, buat investigation dan barulah fikir rawatan yang bagaimana. Saya risau bila kita berjumpa tukang urut ni,
mungkin dia boleh jadi ada underlying factors. Jadi kita lebih bagus jumpa yang pakar lah. Alright? Okey. Okay. Okey, terima kasih Puan Jun. Soalan Mm-mm. seterusnya daripada Encik Mani Vanan. Okey, untuk rawatan pekerja yang ada masalah ergonomik ni, rawatan susulan jumpa OT atau OHD dulu sebelum dirujuk ke spesialis untuk rawatan selanjutnya. Example seperti surgery. Just want to know lah the flow. Yang mana satu kena buat dulu. Ni macam tanya SOP Itulah. Okay. Thank you Mr. Mani for your question. Okay, kalau kan dua-dua approach ni pun boleh sebenarnya kan Dr. Nasrul kan? Yes, kita betul. Ada belajar dekat kita kata era approach kan. Era kita nak proaktif ataupun reactive approach. Dua-dua ni pun boleh juga. Okay. So kalau ada juga pesakit yang kita kata kalau mereka bila tidak berjumpa doktor tapi terus merujuk kepada safety officer. Okay. Jadi safety officer ni yang kebanyakannya mereka ni akan buat program education ni Dr. Nasrul kan? Yes. Program education, and then mereka akan invite speaker bagi talk kepada semua pekerja. Okay. And then itu yang kita kata approach yang lagi satu lah. And then another approach is which is kita kata bila sakit tu dah teruk, okay, berjumpa doktor, so barulah jumpa terapis dan kita pula akan memberikan rawatan dan terapis ni pula akan pergi ke tempat kerja dan buat penilaian. Kita kata work visit recommendation dan juga assessment lah. Yes, kalau ikutkan work visit ni kalau jumpa occupational therapist yang sudah ada yang sudah certified ergonomic trained person under DOSH lah, itu lagi bagus lah sebab mereka dah ada kita kata SOP dan juga guideline yang memang dah disahkan lah oleh DOSH. Itu lagi bagus lah. Alright, okay? Okey, soalan seterusnya, apakah kesan jangka panjang kalau apa kesan jangka panjang tak untuk orang yang selalu buat chiropractic ni? Yang letup-letupkan tulang, keletap sana, keletap sini, leher sini kan. Alamak, tanya saya bukan doktor lagi Dr. Nasrul ni. Saya soalan ni saya nak jawab pun susah juga. Mungkin diorang ni keliru antara dengan OT, dengan PT, dengan chiropractic lah, macam kan. Jadi masalahnya satu objektif dia sama juga, nak merawat ataupun menjadikan sebagai benda yang rawatan lah. Kalau itulah nak kata kesan jangka panjang ni memang kena tanya dengan chiropractor tersebut lah. Okay? Kalau kita tahu kalau common practice-nya di Malaysia ni ataupun saya rasa di mana-mana kalau chiropractor ni mereka kalau buat session dia bukan satu, dia akan ada 5-6 session atau kadang-kadang lebih daripada itu. Jadi kalau boleh tanya dengan chiropractor sendirilah apa kesannya lah. Okay. Alright. Okey, itu saja tuan-tuan dan puan. Okey, terima kasih kepada Puan Jun yang tadi menerangkan pasal sama. Tak sangka dah kita pun dah dah buka sesi soalan pun dah habis presentation juga Dr. Nasrul Alhamdulillah. Okey, kepada anda di luar sana jika ada soalan lagi ke apa nak bertanya antara panel 1 dan panel 2, boleh bertanyalah soalan berkaitan dengan ergonomik dan prinsip ergonomik ataupun cara kerja di rumah. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan semua, saya nak share sikit. Tadi saya dah dapatkan slide trainer yang pertama dengan slide trainer yang kedua. Saya harap slide note ni dalam PDF saya akan uploadkan dalam grup Telegram. So pada tadi yang tanya boleh dapatkan slide note tak? Nanti saya trainer yang pertama dah okey. Trainer kedua okey tak? Boleh bagi slide note ke? Puan Ju boleh bagi slide note ke pada mereka? Boleh bagi tapi suara ni tak ada lah. Tak apa. Slide note, slide note akan dikongsikan dalam grup Telegram. So saya minta tuan-tuan dan puan join grup Telegram tu. Nanti kita akan sharekan slide note dalam PDF untuk kedua-dua panel yang tadi. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, kita bacakan welcome Aimi Mani. Okey, terbaik panel 1-2 moderator. Alamak, thank you TS Dr. Nasrul bla bla bla. Okey, jika tiada soalan saya rasa kita berhenti kita punya sembang santai setakat hari ini dan insya-Allah kita akan sambung lagi tuan-tuan dan puan sembang santai kita ni. Okey, sembang santai kita ni. Lepas ni kita akan next move kepada online seminar. Dekat sini lepas ni kita akan pergi ke online seminar.
Di mana dalam online seminar ni tuan-tuan dan puan, seperti sama dalam 1 jam hingga 2 jam. Okey. So dalam seminar online ni tuan-tuan akan diberikan sijil penghargaan, attendant. Okey. Dan juga lah ada sedikit slide note PDF. So dengan adanya sijil dan juga slide note ni dikenakan sikit yuran lah. Tu akan datang lah. Yuran pun murah je, tak payah mahal okey. So insyaAllah lah nantikan program akan datang, seminar online dengan bersama otai-otai ekonomi kita di Malaysia dengan sesi-sesi yang perkongsian sangat menarik. Okey, dan sebelum tu saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir. Setakat ini yang paling tertinggi rekod yang hadir adalah 46 orang 46 orang yang telah hadir dalam rekod kita punya peserta kali ini. Dan sebelum saya ucapkan terima kasih kepada panelis kita. Okey, panelis kita Cik Yusof Kariko dan panelis kita Puan Jun Puan Siti Jun, terima kasih sama-sama memberikan sharing knowledge yang sangat baik dan sangat menarik. Dan barulah kita tahu sebenarnya bekerja di rumah ni bukan saja duduk saja tuan-tuan dan puan. Jagalah kesihatan diri anda, sayangilah tulang belakang anda dan sayangilah orang kata amalkanlah prinsip ekonomi di rumah. Okey. Okey, kalau jika tiada apa-apa tuan-tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Okey, kita jumpa lagi dalam next episode akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat puasa. Okey.